Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, seperti biasa, jom kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM bersama Cikgu Najwa. Okey, kali ini kita belajar bab yang keempat, haba. Okey, bagi subtopik 4.2, muatan haba tentu. Ya, subtopik 4.2, muatan haba tentu. Baiklah, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid boleh menerangkan muatan haba. Seterusnya, mendefinisi muatan haba tentu bahan menggunakan formula C sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta. Seterusnya, murid juga boleh mengeksperimen untuk menentukan muatan haba tentu air dan juga muatan haba tentu aluminium. Selanjutnya, murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan harian, kejuruteraan bahan dan juga fenomena alam. Dan yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu menggunakan rumus Q sama dengan MC perubahan theta. Jadi, terdapat 5 standard pembelajaran yang murid boleh pelajari dalam subtopik muatan haba tentu. Physics is life. Jom subscribe Cikgu Najwa channel. Dan jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan update channel ini. Terima kasih yang dah subscribe. Okey, terdapat 2 istilah penting dalam subtopik kali ini, iaitu yang pertama, muatan haba dengan simbolnya C besar. Dan yang kedua iaitu muatan haba tentu dengan simbolnya C kecil. Jadi 2 istilah penting ini kita akan pelajari dalam subtopik muatan haba tentu. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada kali ini, jom santai-santai di tepi pantai. Okey, mungkin kita pernah pergi ke pantai pada waktu hujung minggu. Okey, di sini kita mungkin terfikir, mengapa terdapat perbezaan di antara suhu pasir dan air laut di tepi pantai walaupun di tempat yang sama dan menerima cahaya matahari yang sama? Contohnya, Rajah menunjukkan 2 situasi yang berlainan. Haba dari matahari memanaskan pasir dan juga air laut pada masa yang sama. Namun, pasir cepat menjadi panas. Contohnya kan, di sini seorang pelajar menyatakan, aduh, panasnya pasir ni. Pasir menjadi cepat panas, manakala air lambat menjadi panas. Apabila kita masuk ke dalam air laut di tepi pantai, wow, bestnya, sejuknya air laut ni. Mengapakah ianya berbeza? Terdapat suhu yang berlainan walaupun berada di tempat yang sama dan menerima cahaya matahari yang sama. Keadaan ini ataupun hal ini boleh dijelaskan berdasarkan konsep muatan haba. Jadi, kali ini sebenarnya kita nak belajar berkaitan dengan konsep muatan haba dan juga muatan haba tentu. Apakah maksud muatan haba? Muatan haba bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Muatan haba simbolnya adalah C besar. Capital letter C, iaitu diambil dari perkataan bahasa Inggeris. Apa dia? Muatan. Dalam bahasa Inggeris iaitu C capacity. Bermaksud muatan. Muatan haba boleh dikira dengan formula C sama dengan Q bahagikan dengan perubahan theta, di mana Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan tadi bahagikan dengan perubahan theta, iaitu perubahan theta adalah perubahan suhu. Daripada formula ini kita dapat
terbitkan dia punya unitnya iaitu unit bagi C adalah joule, iaitu unit bagi haba per dengan darjah Celsius. Unit bagi suhu. Jadi unit untuk muatan haba adalah joule per darjah Celsius. Okey, untuk muatan haba ni penting kita ingat formula dia iaitu C sama dengan Q bahagikan dengan perubahan theta. Okey. C sama dengan Q per perubahan theta. Okey, muatan haba suatu objek bergantung kepada dua aspek. Iaitu yang pertama adalah jisim objek, manakala yang kedua adalah jenis bahan objek. Jadi, jisim dan jenis bahan mempengaruhi muatan haba sesuatu objek. Okey, kita lihat satu contoh. Apabila 100 joule haba dibekalkan kepada objek X dan juga objek Y. Objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius, manakala objek Y sebanyak 2 darjah Celsius. Persoalannya di sini, berapakah muatan haba masing-masing bagi objek X dan Y? Jom kita kira muatan haba untuk objek X dan Y. Okey, seperti yang telah dibincangkan tadi, untuk pengiraan muatan haba bagi suatu objek, kita gunakan formula C sama dengan Q bahagikan dengan perubahan theta. Okey, jadi di sini muatan haba bagi objek X iaitu Cx sama dengan 100 joule. Kerana dibekalkan Q-nya sebanyak 100 joule dan peningkatan suhunya, perubahan tetanya adalah sebanyak 1 darjah Celsius. Maka 100 joule bahagikan dengan 1 darjah Celsius sama dengan 100 joule per darjah Celsius. Okey. Manakala bagi objek Y, muatan haba objek Y, Cy adalah sama dengan 100 untuk habanya. Perubahan tetanya adalah 2 darjah Celsius. Maka 100 joule bahagikan dengan 2 darjah Celsius sama dengan 50 joule per darjah Celsius. Okey. Kita dah dapat muatan habanya bagi objek X dan objek Y. Sekarang kita bandingkan antara dua objek ini. Jadi, objek X mempunyai muatan haba yang lebih tinggi ataupun rendah? Tengok nilai dia. Bagi X 100, bagi objek Y 50 sahaja. Jadi, objek X mempunyai muatan haba yang lebih lebih tinggi kan? Sebab nilainya 100. Manakala Y tadi 50 sahaja. Okey, muatan haba bagi objek X lebih tinggi daripada objek Y. Okey, seterusnya kita tengok peningkatan suhu. Bagi objek X dan objek Y dibekalkan haba yang sama. Tapi suhunya yang berbeza kan? Bagi X 1 darjah Celsius sahaja peningkatan suhunya. Manakala bagi Y sehingga 2 darjah Celsius. Jadi, peningkatan suhu bagi objek X adalah kurang berbanding objek Y. Jadi, di sini kita dapat buat kesimpulan bahawa muatan haba yang tinggi, peningkatan suhunya adalah kurang. Di sini kita dapat buat hubungan ya. C berkadar songsan dengan suhu. Jadi di sini kita boleh bandingkan di antara X dengan Y. Kenapa dia mempunyai muatan haba yang berlainan? Kerana ianya mempunyai jenis bahan yang berlainan. Jadi bahan berlainan mempunyai muatan haba yang berlainan. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Katakan kita ada objek A iaitu 2 kg besi, manakala objek B adalah 4 kg besi.
Okey, kedua-dua bahan ini adalah daripada jenis bahan yang sama, iaitu besi. Okey, apabila haba sebanyak 904 joule dibekalkan kepada objek A, manakala haba sebanyak 1808 joule dibekalkan kepada objek B, terdapat peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius masing-masing. Okey, suhu meningkat sebanyak 1 darjah Celsius yang sama bagi objek A dan B. Persoalannya di sini, berapakah muatan haba masing-masing bagi objek A dan B? Jom kita kira sama-sama. Okey, muatan haba bagi objek A, CA adalah Q-nya 904 joule bahagikan dengan suhunya sebanyak, perubahan tetanya sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi 904 joule bagikan dengan 1 darjah Celsius sama dengan 904 joule per darjah Celsius. Manakala muatan haba bagi objek B, CB ialah Q-nya sebanyak 1808 joule bahagikan dengan perubahan theta iaitu 1 darjah Celsius. 1808 joule bahagikan dengan 1 darjah Celsius sama dengan 1808 joule per degree Celsius. Maka objek A mempunyai muatan haba yang lebih tinggi ataupun rendah. Okey, kita lihat pengiraan tadi. 904 dengan 1808. Jadi objek A nilai muatan habanya lebih kecil. Maka muatan haba bagi objek A adalah lebih rendah daripada objek B. Jadi di sini situasi ini menunjukkan bahawa muatan haba yang berlainan disebabkan oleh jisim yang berlainan. Okey, seterusnya untuk peningkatan suhu, kita ingat tadi muatan haba C berkadar songsan dengan suhu. Jadi jika muatan habanya C-nya adalah rendah, maka T-nya adalah lebih tinggi. Oleh itu, peningkatan suhu objek A adalah tinggi daripada objek B. Okey, untuk aktiviti ini ataupun contoh ini, kita dapat buat kesimpulan bahawa muatan haba yang berlainan disebabkan oleh jisim yang berlainan. Okey, kita lihat sekeliling untuk situasi harian yang melibatkan muatan haba. Contohnya yang pertama berkaitan dengan sup panas. Selepas dibiarkan menyejuk untuk suatu tempoh, sup di dalam mangkuk besar adalah lebih panas berbanding sup yang sama di dalam mangkuk yang kecil. Contohnya apabila kita nak makan sup, kita letak dalam mangkuk kecil. Apabila dah habis kan, kita nak tambah lagi, kita ambil dalam mangkuk besar, kita dapati mangkuk besar tadi mempunyai sup yang masih panas berbanding dengan sup yang kita makan dalam mangkuk kecil tadi. Okay, seterusnya yang kedua iaitu papan pemuka ataupun dashboard pada kereta. Okey, papan pemuka pada bahagian hadapan kereta ini mempunyai muatan haba yang lebih kecil berbanding dengan cushion fabrik. Okey, penyerapan tenaga haba daripada sinaran matahari menyebabkan papan pemuka mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding dengan cushion fabrik. Contohnya, apabila kita masuk ke dalam kereta pada waktu tengah hari, kita duduk di cushion fabrik tu, kita rasa kurang panas. Berbanding apabila kita pegang papan pemuka tu, kita rasa ianya lebih panas. Dan yang ketiga iaitu gelanggang. Okey, perbezaan suhu yang ketara di antara gelanggang bersimen dengan rumput pada waktu tengah hari. Contohnya untuk gelanggang bola jaring, bola tampar dan sebagainya. Dalam satu situasi, contohnya, seorang jurutera bahan sedang membuat pertimbangan untuk memilih satu logam yang sesuai sebagai bahan pembinaan bangunan. Bahan itu mestilah mempunyai sifat yang lambat menjadi panas. Jadi bagaimanakah untuk memilih bahan tersebut? Jom kita kaji sama-sama.
Okey, pada buku teks muka surat 127 ada disediakan QR code EduWeb TV berkaitan dengan muatan haba tertentu. Jom kita review seketika. Okey, dalam EduWeb TV ini ada menerangkan aktiviti berkaitan dengan perbezaan di antara udara dengan air. Okey, suatu belon biru diisikan dengan udara manakala belon merah diisikan dengan air. Seterusnya, haba dari lilin dibekalkan kepada belon berisi udara. Selepas suatu ketika didapati belon yang berisi udara tadi pecah. Okey. Selanjutnya, haba daripada lilin yang sama tadi dibekalkan pula kepada belon merah yang berisi air. Selepas suatu ketika didapati belon yang berisi air tadi tidak pecah. Mengapa berlaku sedemikian? Okey, hal ini berlaku kerana udara dan air mempunyai muatan haba tentu yang berlainan. Okey, muatan haba tentu air yang besar membantu menyerap tenaga haba dari lilin dan membolehkan bahan tersebut bertahan lebih lama sebelum pecah. Jadi, udara dan air mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Apa pula maksud muatan haba tentu? Okey, muatan haba tentu bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan itu. Okey, simbol untuk muatan haba tentu adalah C kecil. Okey, small c. Untuk pengiraan muatan haba tentu, kita boleh kira dengan menggunakan formula C sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta, di mana Q adalah kuantiti haba yang dibekalkan dalam unit joule. Seterusnya, M ialah jisim dalam unit kilogram. Manakala perubahan theta adalah perubahan suhu dalam unit darjah Celsius ataupun Kelvin. Maka unit untuk muatan haba tentu adalah Joule per kilogram per degree Celsius ataupun Joule per kilogram per Kelvin. Okey, di sini perlu diingatkan pengiraan muatan haba tentu C adalah menggunakan formula C sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta. Okey, C sama dengan Q per M perubahan theta. Okey, seperti yang telah dibincangkan tadi berkaitan dengan muatan haba, apa bezanya dengan muatan haba tentu? Di sini perlu diingatkan tentu apabila ada perkataan tentu di belakangnya. Di sini ianya penting untuk menyatakan jisim bahan tersebut sebanyak 1 kilogram. Okey, ingat balik tadi. Muatan haba, takrifannya tiada jisim 1 kilogram. Tapi bila ada perkataan tentu, kita mesti nyatakan jisimnya 1 kilogram. Kuantiti haba Q yang diserap atau dibebaskan oleh suatu objek boleh ditentukan dengan menggunakan rumus Q sama dengan MC perubahan theta. Okey, ingat balik formula muatan haba tentu tadi? Di mana C sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta. Jadi Q ni kita bawa ke depan untuk kira berapakah nilai kuantiti haba. Jadi kita akan dapat formula ini yang mana Q sama dengan MC perubahan theta. Okey, seterusnya kita tengok satu contoh nilai bagi muatan haba tentu bagi logam aluminium. Okey, logam ini mempunyai muatan haba tentunya iaitu sebanyak 900 Joule per kilogram per degree Celsius. Okey, apa maksudnya? Maksudnya adalah bagi 1 kilogram logam aluminium tersebut, ianya memerlukan 900 Joule haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius.
Jadi daripada nilai dan unit ini kita dapat tentukan bahawa bagi 900 joule tenaga haba, ianya diperlukan untuk meningkatkan suhu jisimnya 1 kilogram, suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi di sini perlu kita faham nilai dan unit yang tertera. Okey, sekarang kita lihat perbandingan di antara muatan haba dengan muatan haba tentu. Okey, seperti yang telah dibincangkan tadi, muatan haba simbolnya C besar bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Manakala muatan haba tentu simbolnya adalah C kecil bagi suatu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan itu. Okey, seperti yang telah dibincangkan tadi, apabila ada perkataan tentu di belakangnya, kita perlu menyatakan jisim 1 kilogram bahan di dalam takrifan muatan haba tentu. Okey, yang lain samalah iaitu haba dan juga suhu 1 darjah Celsius. Okey, seterusnya untuk perbandingan dari segi formulanya. Okey, bagi muatan haba menggunakan formula C sama dengan Q bahagi perubahan theta. Manakala bagi muatan haba tentu, C kecil sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta. Okey, apabila ada perkataan tentu, jadi kita bahagikan dengan jisim M-nya. Okey, jadi muatan haba adalah C sama dengan Q bahagikan dengan perubahan theta. Manakala muatan haba tentu adalah C sama dengan Q per M perubahan theta. Alright, setiap jenis bahan mempunyai nilai muatan haba tentu yang tertentu. Okey, jadual yang tertera menunjukkan nilai muatan haba tentu bagi beberapa jenis bahan. Okey, contohnya air mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi. Okay, air dapat menyerap banyak haba dengan peningkatan suhu yang kecil. Hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang baik. Seterusnya, bahan logam. Okay, bahan logam seperti aluminium, besi, kuprum, emas, merkuri, plumbum. Ianya mempunyai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding dengan bahan bukan logam. Oleh itu, objek yang diperbuat daripada bahan logam cepat menjadi panas apabila dibekalkan suatu kuantiti haba. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi manakala bahan logam mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Berdasarkan kepada jadual tadi, nilai muatan haba tentu bagi air lebih tinggi berbanding dengan logam seperti aluminium. Jadi bagaimanakah nilai-nilai ini dapat ditentukan? Sebenarnya nilai-nilai muatan haba tentu bagi air dan juga bahan untuk bahan logam seperti aluminium boleh ditentukan melalui aktiviti eksperimen di dalam makmal. Jom sama-sama kita kaji. Okey, sebelum memulakan perbincangan kita tentang eksperimen untuk menentukan nilai muatan haba tentu air dan logam, kita kenal dulu dengan satu alat yang penting iaitu pemanas rendam. Okey, alat ini boleh menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Okey, cikgu buat satu video TikTok yang berkaitan dengan pemanas rendam. Jom kita tonton seketika. Jom kita berkenalan seketika dengan alat pemanas rendam. Ianya terdiri daripada komponen pemanas yang diperbuat daripada logam.
Elemen pemanasnya mengubah bahan bakar menjadi panas. Ia menggunakan kuasa P power tertentu seperti pada label berunit watt. Contohnya di sini 1000 watt bagi penggunaan domestik. Beberapa langkah keselamatan perlu diamalkan semasa mengendalikan alat ini kerana sangat panas setelah suisnya dihidupkan. Pemanas direndam ke dalam cecair yang hendak dipanaskan. Ianya digunakan dalam tempoh masa T time tertentu untuk memanaskan cecair. Tenaga Q yang dibekalkan oleh pemanas boleh dikira dengan formula Q sama dengan PT. Q sama dengan PT, di mana Q adalah tenaga haba, P adalah kuasa pemanas dan T adalah masa pemanas itu dihidupkan. Okey, seterusnya untuk pengiraan perubahan suhu air, perubahan theta bersamaan dengan theta 2 tolak theta 1 ataupun suhu akhir tolak suhu awal. Seterusnya, apabila kita kaitkan dengan formula kuantiti haba dengan muatan haba tentu suatu bahan, iaitu Q sama dengan MC perubahan theta. Apabila kita gabungkan dengan formula pemanas rendam, kita akan dapat satu formula untuk pengiraan muatan haba tentu bagi suatu bahan. Kita gunakan formula PT sama dengan MC darabkan dengan theta 2 tolak theta 1. Okay, formula ini kita gunakan apabila ianya menggunakan alat pemanas rendam. Jom kita lakukan eksperimen 4.1 seperti dalam buku teks muka surat 129. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan nilai muatan haba tentu bagi air. Radas yang digunakan adalah bekalan kuasa, seterusnya pemanas rendam, bikar, jam randik, termometer, kaki retod dan juga neraca elektronik. Seterusnya, bahan yang digunakan adalah air dan kertas tisu. Okey, prosedur untuk melakukan eksperimen ini adalah yang pertamanya, balutkan bikar dengan kertas tisu. Seterusnya, letakkan bikar tadi di atas neraca elektronik dan set semula bacaan neraca itu kepada nilai sifar. Seterusnya, isikan air ke dalam bikar sehingga 3/4 penuh. Okey, seterusnya ambil bacaan jisim air sebagai M yang ditunjukkan oleh neraca elektronik. Rekodkan bacaan di dalam jadual. Seterusnya susun seperti radas yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okey, selanjutnya ambil bacaan suhu air iaitu theta 1. Okey, bacaan direkodkan. Seterusnya hidupkan pemanas rendam dan pada masa yang sama mulakan jam randik. Okey, seterusnya perhatikan terus bacaan termometer. Okey, selepas masa 5 minit matikan pemanas rendam dan ambil bacaan termometer yang tertinggi sebagai suhu akhir air theta 2 dan rekodkan bacaan anda. Okey, keputusan kita rekodkan di dalam jadual. Okey, contohnya. Jadual menunjukkan rekod pada eksperimen 4.1. Katakan kuasa pemanas rendam yang digunakan adalah 36 watt. Masa pemanasan adalah selama 5 minit. Jadi kita tukarkan kepada unit saat, kita darabkan dengan 60, dapat 300 saat. Jisim air yang digunakan tadi adalah 0.420 kg. Seterusnya, suhu awal air semasa mula-mula eksperimen dijalankan iaitu pada suhu 27.0 darjah Celsius dan suhu akhir air selepas 5 minit tadi didapati contohnya 33.0 darjah Celsius. Jadi, daripada keputusan ini,
kita dapat analisis data daripada maklumat ni. Okey, kita andaikan dalam eksperimen ini, diandaikan bahawa tiada haba hilang ke persekitaran. Maksudnya di sini kita andaikan bahawa haba dari pemanas rendam kesemuanya dipindahkan kepada air. Jadi haba dibekalkan kepada air iaitu dengan formula Q sama dengan MC perubahan theta. Jadi apabila pemanas rendam digunakan, kita gunakan PT. Jadi PT sama dengan MC perubahan theta. Jadi PT sama dengan MC theta 2 tolak theta 1. Jadi daripada formula ini kita gantikan nilai menggunakan keputusan tadi. Okey, gantikan nilai ke dalam formula dan kita selesaikan secara matematik dan didapati C yang diperoleh daripada eksperimen ini adalah 4,286 Joule per kilogram per degree Celsius. Jadi kesimpulannya adalah nilai muatan haba tentu air bagi eksperimen ini adalah sama dengan 4,286 Joule per kilogram per degree Celsius. Okey, daripada eksperimen 4.1 tadi, kita boleh buat perbincangan bahawa yang pertama, bikar perlu dibalut dengan kertas tisu untuk mengurangkan pemindahan haba ke persekitaran. Okey, seterusnya yang kedua, suhu akhir air iaitu theta 2 diambil apabila keseimbangan terma di antara air dan pemanas dicapai. Seterusnya yang ketiga iaitu nilai piawai muatan air ialah yang sebenarnya adalah 4,200 Joule per kilogram per degree Celsius. Nilai muatan haba tentu air yang diperoleh daripada eksperimen ini didapati lebih tinggi daripada nilai piawai. Sebenarnya hal ini disebabkan oleh kehilangan haba ke persekitaran. Dan yang keempat ialah kejituan eksperimen ini boleh ditingkatkan dengan membalut bikar menggunakan bahan penebat haba yang lebih baik untuk mengurangkan lagi kehilangan haba ke persekitaran. Alright, jom kita lakukan pula eksperimen 4.2 seperti dalam buku teks muka surat 130. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan nilai muatan haba tentu aluminium. Radas yang digunakan adalah bekalan kuasa, pemanas rendam, blok aluminium yang berjisim 1 kg, jam randik, termometer dan juga kaki retod. Bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Okey, seperti juga dalam eksperimen 4.1 tadi. Okey, seterusnya prosedur untuk melakukan eksperimen ini adalah yang pertama, susun radas seperti dalam gambar rajah. Seterusnya, ambil bacaan suhu awal termometer sebagai theta 1. Okey, baca daripada termometer. Dan seterusnya, rekodkan bacaan dalam jadual. Okey, seterusnya hidupkan pemanas rendam dan dalam masa yang sama mulakan jam randik. Seterusnya, selepas masa 5 minit, matikan pemanas rendam tadi. Ambil bacaan tertinggi termometer sebagai suhu akhir aluminium blok tersebut sebagai theta 2 dan rekodkan bacaan di dalam jadual. Okey, contohnya keputusan yang diperoleh untuk eksperimen 4.2 ini adalah seperti dalam jadual. Contohnya, kuasa pemanas rendam yang digunakan adalah 36 watt. Masa pemanasan sama seperti untuk menentukan muatan haba tentu air tadi iaitu 5 minit. 5 darab 60 sama dengan 300 saat. Jisim aluminium yang digunakan adalah 1 kg.
Suhu awal aluminium contohnya 26.0 darjah Celsius dan suhu akhir aluminium selepas 5 minit tadi adalah 37.0 darjah. Okey, daripada keputusan ini, kita boleh analisis data untuk mengira muatan haba tentu aluminium. Seperti juga pengiraan untuk menentukan muatan haba tentu air tadi. Okey, kita masukkan nilai dalam formula PT sama dengan MC darabkan dengan theta 2 tolak theta 1. Okey, gantikan nilai dan seterusnya selesaikan secara matematik. Dan kita dapat C untuk muatan haba tentu aluminium contohnya 982 Joule per kilogram per darjah Celsius. Jadi, kesimpulannya adalah nilai muatan haba tentu aluminium adalah 982 Joule per kilogram per degree Celsius. Seterusnya, perbincangan untuk eksperimen ini adalah yang pertama, sentuhan terma yang lebih baik di antara berbuli termometer dengan blok aluminium boleh diperoleh dengan menambah minyak ke dalam lubang blok aluminium sebelum dimasukkan termometer. Okey, minyak ini dimasukkan ke dalam lubang blok aluminium untuk mendapatkan sentuhan terma yang lebih baik di antara berbuli termometer dengan blok aluminium tersebut. Seterusnya, yang kedua, nilai piawai muatan haba tentu aluminium yang sebenarnya adalah 900 Joule per kilogram per darjah Celsius. Nilai muatan haba tentu aluminium yang diperoleh daripada eksperimen tadi didapati lebih tinggi daripada nilai piawai. Kenapa ini berlaku? Hal ini disebabkan oleh kehilangan haba ke persekitaran. Okey, sekarang kita lihat pula aplikasi muatan haba tentu di dalam kehidupan harian kita. Contohnya, yang pertama adalah pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Seterusnya, yang kedua adalah dalam peralatan memasak seperti contohnya kuali, periuk dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah dalam sistem radiator kereta. Yang keempat berkaitan dengan lapisan luar kapsul angkasa. Dan yang kelima berkaitan dengan fenomena bayu laut dan bayu darat. Jom kita bincang sama-sama aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian. Okey, aplikasi muatan haba tentu yang pertama ialah rumah kayu bagi pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Contohnya rumah di iklim khatulistiwa ataupun rumah di iklim sejuk. Okay, mereka menggunakan kayu sebagai bahan binaan rumah kerana kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, jadi ianya akan lambat menjadi panas. Okay, kayu adalah bahan yang sesuai untuk pembinaan rumah sama ada bagi kawasan cuaca sejuk ataupun kawasan panas. Bagi kawasan cuaca panas, ia bertindak sebagai penebat haba daripada bahang cahaya matahari. Manakala apabila di kawasan cuaca sejuk, dia juga merupakan penebat haba yang baik kerana haba dari unggun api yang dinyalakan di dalam rumah kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Jadi, kayu sangat sesuai untuk pembinaan rumah kerana mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, maka rumah tersebut lambat menjadi panas. Okey, aplikasi muatan haba tentu yang kedua ialah peralatan memasak. Contohnya kuali logam, periuk tanah liat ataupun periuk logam. Okey, peralatan memasak ini diperbuat daripada bahan tertentu. Okey, badan periuk dan pemegangnya juga diperbuat daripada bahan yang berbeza. Okey, kita ambil contoh di antara kuali logam dengan periuk tanah liat.
bagi kuali logam, ianya diperbuat daripada logam. Jadi, sifat muatan haba tentu C-nya adalah rendah. Bila rendah, makanan yang digoreng pada suhu tinggi adalah dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Iaitu apabila kita memasak menggunakan kuali logam, kita hanya menggunakan masa yang singkat ataupun sekejap sahaja untuk memasak sayur-sayuran dan sebagainya kerana kuali logam tersebut cepat panas. Okey, seterusnya bagi periuk tanah liat, ianya diperbuat daripada tanah liat yang mana muatan haba tentu C-nya adalah tinggi. Okay, apabila C-nya tinggi, makanan boleh kekal panas dalam tempoh masa yang lama. Okay, ianya boleh memanjangkan tempoh masa untuk makanan kekal panas. Okey, seterusnya untuk periuk logam pula, badan periuk adalah diperbuat daripada aluminium. Yang mana C ataupun muatan haba tentunya adalah rendah. Bila rendah maksudnya ia dipanaskan dalam masa yang cepat. Okey, bila C rendah, muatan haba tentu rendah. Jadi ianya cepat panas. Manakala bagi pemegang periuk pula, ianya diperbuat daripada bahan plastik. Okey, bahan plastik ni mempunyai sifat muatan haba tentu yang tinggi. Bila muatan haba tentunya tinggi, ianya lambat panas dan selamat untuk dikendalikan. Jika kita pemegang periuk tersebut, okey, ia lambat panas berbanding dengan badan periuk. Okey, badan periuk tu mungkin kalau kita pegang, mungkin tangan kita akan melecur. Tetapi apabila pemegang periuk, mungkin tangan kita tak ada masalah. Okey, apabila mengendalikan periuk semasa memasak. Seterusnya, aplikasi muatan haba tentu yang ketiga ialah sistem radiator kereta. Pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang besar. Okey, enjin kereta semasa dalam tempoh perjalanan, ia akan panas. Jadi, haba tersebut perlu dibebaskan untuk mengelakkan pemanasan enjin yang melampau. Kerana apabila terdapat pemanasan enjin yang melampau, ianya akan merosakkan enjin tersebut. Maka dalam sistem radiator kereta, air digunakan untuk penyejukan kereta. Jadi air yang mempunyai sifat muatan haba tentu yang tinggi digunakan sebagai ejen penyejuk. Okay. C untuk air adalah tinggi. Maka apabila C tinggi, suhunya adalah rendah. Okey, jadi ianya sangat sesuai sebagai ejen penyejuk. Okey, kita lihat apa yang berlaku dalam sistem radiator kereta. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Okey, pam ini akan mengepam air ke dalam blok enjin. Air akan mengalir melalui blok enjin untuk menyerap haba yang terhasil. Seterusnya, air panas ini akan mengalir ke radiator dan udara sejuk akan disedut masuk oleh kipas. Maka haba daripada air yang panas ini akan dibebaskan dengan cepat dari air panas melalui sirip penyejuk. Maka sistem radiator kereta ni akan dapat memastikan enjin kereta dalam keadaan pemanasan yang stabil tanpa pemanasan enjin yang melampau. Seterusnya, aplikasi muatan haba tentu yang keempat ialah lapisan luar kapsul angkasa. Kapsul angkasa dalam perjalanan kembali ke bumi menghadapi rintangan udara apabila memasuki ruang atmosfera. Okey, gesiran di antara lapisan luar kapsul angkasa dengan ruang atmosfera tersebut
akan meningkatkan suhu menyebabkan kapal angkasa boleh terbakar. Jadi, lapisan luar kapsul angkasa diperbuat daripada bahan muatan haba tentu yang tinggi. C-nya yang tinggi. Begitu juga bahannya mempunyai sifat takat lebur yang tinggi. Apabila muatan haba tentunya tinggi, maka suhu bagi kapsul angkasa tersebut adalah lebih rendah. Bila lebih rendah, ianya akan lebih selamat untuk mendarat ke bumi. Aplikasi muatan haba tentu yang seterusnya ialah pembinaan bahan-bahan terkini dalam pembinaan bangunan hijau. Bangunan yang ditunjukkan ini dinamakan sebagai bangunan berlian kerana berbentuk seperti berlian. Bangunan berlian Suruhanjaya Tenaga dibina dengan bumbung konkrit bertebat. Bumbung tersebut dilengkapi dengan penebat menggunakan papan styrofoam. Papan ini yang mana mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, jadi ianya dapat mengurangkan penyerapan haba di persekitaran untuk mengurangkan suhu di dalam bangunan. Maklumat yang lengkap mengenai bangunan berlian ni kita boleh scan QR code-nya seperti dalam buku teks muka surat 133. Seterusnya, fenomena berkaitan dengan muatan haba tentu iaitu bayu laut dan bayu darat. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Daratan mempunyai muatan haba tentu C-nya yang lebih rendah berbanding dengan laut, C-nya yang lebih tinggi. Oleh itu, suhu daratan akan meningkat lebih cepat berbanding suhu laut pada waktu siang. Jadi, udara panas, udara di daratan menjadi panas dan naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada laut akan bergerak ke daratan dikenali sebagai bayu laut. Manakala untuk bayu darat pula, ianya berlaku pada waktu malam. Laut yang mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi berbanding daratan, C-nya yang lebih rendah tadi. Oleh itu, suhu laut akan menurun lebih lambat daripada suhu daratan pada waktu malam. Udara di atas permukaan laut akan menjadi panas, naik ke atas. Udara yang lebih sejuk daripada daratan akan bergerak ke laut sebagai bayu darat. Jadi, bayu laut berlaku pada waktu siang, manakala bayu darat berlaku pada waktu malam. Jom kita lakukan aktiviti 4.4 seperti dalam buku teks muka surat 134. Yang bertujuan untuk mencari maklumat mengenai aplikasi muatan haba tentu. Kamu boleh dapatkan maklumat lain berkaitan dengan kehidupan harian, kejuruteraan bahan dan juga fenomena alam berkaitan dengan konsep muatan haba tentu. Sekarang tibalah masa untuk penyelesaian masalah. Kita lihat contoh yang pertama. Sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt selama 90 saat. Suhu blok itu meningkat dari 20 darjah Celsius hingga 45 darjah Celsius. Dan soalannya, hitungkan muatan haba tentu logam itu. Okey, jom kita selesai sama-sama. Yang pertama, kita senaraikan dulu maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Jadi, maklumat pertama yang diberi adalah jisim. Jisim. Jisim simbolnya M sama dengan 0.5 kilogram. Seterusnya, maklumat yang kedua, 50 watt. 50 watt adalah kuasa. Simbolnya P. Seterusnya, 90 saat. Ianya adalah
masa. Masa simbolnya T. Okey, seterusnya suhu diberi ada dua suhu di sini, 20 darjah Celsius dan juga 45 darjah Celsius. Okey, untuk peningkatan suhu, perubahan tetanya ialah theta 2 tolak theta 1. Iaitu theta akhir, suhu akhir 45 tolakkan dengan suhu awal 20. 45 tolak 20 kita dapat 25 darjah Celsius. Okey, sekarang kita dah senaraikan semua maklumat yang diberi. Kita tengok soalan apa yang dia nak. Muatan haba tentu logam. Okey, apa simbolnya? C. Okey, C kecil berapa? Okey, jadi di sini kita tuliskan formula untuk cari C. C sama dengan Q bahagikan dengan M perubahan theta. Okey. Apabila pemanas yang digunakan, pemanas elektrik yang digunakan, jadi kita kena guna Q sama dengan PT. Maka C adalah PT bahagikan dengan M perubahan theta. Okey, sampai di sini kita pun gantikan nilai. Iaitu C sama dengan P tadi adalah 50 watt. Darabkan dengan 90 iaitu 90 saat untuk T. Bahagikan dengan M-nya 0.5 kilogram. Dan perubahan tetanya yang kita dah kira tadi iaitu 25 darjah Celsius. Okey, sampai di sini kita selesaikan secara matematik dan kita tekan kalkulator hati-hati. Kita dapat nilai C adalah 360. Unitnya Joule per kilogram per darjah Celsius. Maka muatan haba tentu logam tersebut adalah 360 Joule per kilogram per darjah Celsius. Dalam penyelesaian ini kita andaikan semua haba yang dibekalkan oleh pemanas elektrik diserap oleh blok logam itu. Maka tiada haba hilang ke persekitaran. Seterusnya penyelesaian masalah bagi contoh yang kedua. Okey. Katakan 20 gram air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius dituang ke dalam sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu bilik 28 darjah Celsius. Okey, hitungkan suhu akhir campuran air itu. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey. Air yang pertama mengandungi 20 gram air pada suhu 100 darjah Celsius dituangkan ke dalam gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu 28 darjah Celsius. Membentuk campuran yang baru dengan suhunya yang baru. Kita katakan suhunya iaitu contohnya kita simbolkan dengan Y. Okey. Katakan suhu akhir campurannya adalah Y. Jadi untuk air yang pertama, kita andaikan dia adalah jisim yang pertama. Okay, M1 adalah bersamaan dengan 20 gram. Jadi kita tukar dulu kepada unit kilogram. 20 gram bersamaan dengan 0.02 kilogram. Okay, jisimnya untuk yang pertama. Bagi perubahan suhunya, perubahan suhu theta, perubahan theta iaitu kita tolak di antara tetanya yang 100 tolakkan dengan suhu baru Y. Okay, jadi 100 tolak Y darjah Celsius. Okay, seterusnya untuk suhu bilik, air pada suhu bilik, airnya adalah M2 bagi gelas yang kedua ni, kita andaikan dia adalah jisim yang kedua. Okey, mengandungi 200 gram air. Okey, jadi di sini kita tukar dulu pada unit kilogram.
200 gram bersamaan dengan 0,20 kilogram. Seterusnya, untuk perubahan suhunya, okey, antara suhu Y dengan 28 darjah Celsius, okey, perubahan suhu, perubahan theta 2 adalah Y tolak 28 darjah Celsius. Okey. Untuk pengiraan bagi suhu akhir campuran air ini, kita kena tahu juga muatan haba tentu bagi air. Okey, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, untuk muatan haba tentu bagi bahan-bahan. Okey, untuk air adalah C-nya adalah 4200 Joule per kilogram per degree Celsius. Okey, jadi untuk pengiraan suhu akhir cecair, diandaikan bahawa haba yang diserap sama dengan haba yang dibebaskan. Okey, haba yang dibebaskan oleh M1 ni bersamaan dengan haba yang diserap oleh M2. Jadi Q1 sama dengan Q2. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, Q sama dengan MC theta. Maka M1 C theta 1 sama dengan M2 C theta 2. Seterusnya, gantikan nilai daripada maklumat yang telah diberi dalam soalan. Okey, seterusnya selesaikan soalan ini mengikut cara matematik. Dan kita akan dapat Y-nya adalah 34.55 darjah Celsius. Oleh itu, suhu akhir campurannya adalah 34.55 darjah Celsius. Untuk penyelesaian masalah ini, kita andaikan bahawa tiada haba diserap atau dibebaskan ke persekitaran. Okey, pemindahan haba berlaku di antara air didih dengan air pada suhu bilik sahaja. Maka haba yang dibebaskan oleh air didih sama dengan haba yang diserap oleh air pada suhu bilik. Okay, yang terakhir, aktiviti 4.5 yang bertujuan untuk membina model rumah kluster yang boleh mengatasi masalah lampau panas. Okay, rumah kluster ni adalah rumah yang menyerupai rumah teres, tetapi 3 bahagian dinding rumah ini berkongsi dengan rumah di belakang dan bersebelahan dengannya. Okey, ianya hanya mempunyai satu pintu untuk keluar dan masuk. Manakala tingkap rumah ni hanya berada pada bahagian hadapan rumah sahaja. Okey, reka bentuk rumah ni sebenarnya adalah untuk meminimumkan penggunaan tanah. Namun begitu, semasa negara kita mengalami fenomena El Nino dengan kenaikan suhu yang melampau, penduduk di perumahan teres kluster ni menerima kesan panas yang melampau. Jadi, kita analisis situasi ni dengan mencatat fakta dan masalah yang berkaitan dengan rumah ini. Seterusnya, kita cari penyelesaian masalah tersebut dan buat lakaran model bagi penyelesaian yang dipilih untuk diuji. Okey, bagi mengatasi masalah lampau panas. Okey, yang terakhir seperti biasa di akhir pembelajaran, selesaikan latihan formatif bagi kali ini. Latihan formatif 4.2 daripada buku teks muka surat 136 bagi nombor soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Selesaikan ya. Okey, tahniah kepada semua yang menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Terima kasih kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okey, salam sukses semua sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.